seremban atau juga dikenali sebagai selambut ataupun seremban. Batu seremban biasanya dimainkan oleh kanak-kanak perempuan khususnya. Antara bahan yang boleh digunakan untuk bermain batu seremban adalah batu, biji getah dan juga batu seremban moden yang dijahit menggunakan kain. Batu seremban yang dijahit adalah lebih seronok kerana ianya digunakan ketika bermain dan tidak akan mendatangkan sebarang kecederaan berbanding menggunakan batu. Batu seremban boleh dimainkan secara bersorangan ataupun secara berkumpulan. Berikut adalah cara untuk menjahit batu seremban moden. Pertama, potong apa-apa kain kepada 5 atau 7 bahagian kecil. Yang kedua, jahit bahagian tepi dan tinggalkan satu bahagian untuk memasukkan kacang ataupun beras dan juga pasir. Pastikan bahagian dalam kain dijahit. Yang ketiga, keluarkan bahagian luar kain ke bahagian luar menggunakan pensel ataupun jarum. Yang keempat, masukkan kacang hijau, beras ataupun pasir. Jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak. Yang kelima, lipat sedikit ke dalam kain agar ia kemas dan jahit dengan jahitan sembat. Yang keenam, pastikan jahitan adalah kemas dan isinya tidak terkeluar ketika dilempar. Berikut adalah faedah bermain batu seremban. Pertama, membantu perkembangan sensory skill kepada kanak-kanak. Batu seremban yang lembut membantu merangsang sensory skill kanak-kanak berbanding mereka yang asyik bermain gadget. Ketika bermain gadget, sensory skill tidak dapat dirangsang kerana tangan tidak dapat melakukan sebarang aktiviti seperti bermain batu seremban. Tangan akan lebih banyak bergerak. Tangan juga akan lebih aktif dan saraf-saraf otak juga akan dapat dirangsang. Yang kedua, dapat meningkatkan tahap kefokusan. Bermain batu seremban melatih kita agar menjadi lebih fokus. Hal ini kerana ketika kita bermain batu seremban, kita akan sentiasa ingin fokus agar boleh menangkap buah tersebut dan tidak akan kalah awal. Kita akan sentiasa mempunyai target dan berfikir buah manakah yang akan kita tangkap terlebih dahulu. Yang ketiga pula, menggalakkan komunikasi ketika bermain batu seremban. Yang ketiga, menggalakkan komunikasi. Ketika bermain batu seremban, kita akan lebih banyak berkomunikasi dengan pemain-pemain lain. Contohnya, ketika memberitahu tentang peraturan permainan kepada pemain lain, sambil menunggu giliran juga kita boleh berbual-bual dengan pemain lain, berkongsi cerita dan juga sebagainya. Kita juga akan turut bersorak sambil menyokong peserta yang bermain secara konsisten sehingga tidak kalah. Suasana heboh ini akan dapat membantu kita lebih berani berkomunikasi dengan orang lain tanpa ketakutan. Okey, seterusnya adalah istilah untuk bermain permainan batu seremban. Dalam batu seremban ada 3 istilah yang kita perlu tahu. Yang pertama adalah buah. Buah 1 hingga buah 7. Buah 1 hingga buah 7 ini adalah istilah bagi setiap level permainan, iaitu batu 1, batu 2, batu 3 sehinggalah ke batu 7. Jadi istilah sebenarnya adalah buah. Yang kedua adalah garip. Garip ini merupakan satu istilah di mana apabila anda bermain batu seremban, ketika anda ingin menyambut batu seremban yang lain, anda tersentuh batu seremban yang lain dan ia bergerak, itu dikira sebagai garip. Namun, garip ini tidak selalu digunakan oleh orang yang bermain, bukan dalam pertandingan. Hanya dalam pertandingan, ia menjadi peraturan. Dan yang terakhir adalah king. Apabila anda selesai bermain ke semua buah, iaitu buah 1 sehingga buah 7, anda akan dikira sebagai king ketika anda membaling batu seremban yang terakhir, sama seperti batu 4. Itu anda perlu baling satu batu dan menyambut ke 4 batu yang lain. Akan tetapi syaratnya anda perlu menyebut king 1 game ataupun king 1 game. Jika anda tidak menyebut, anda tak dikira sebagai king dan tidak berjaya menghabiskan level pertama dan anda perlu memberi kepada pemain yang seterusnya. Seterusnya adalah cara untuk bermain batu seremban. Okey, sebelum kita bermain batu seremban, kita haruslah menentukan giliran untuk sesiapa yang mendahului permainan tersebut, yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya sehinggalah yang terakhir. Okey, cara untuk kita menentukan giliran dalam permainan batu seremban, kita haruslah menimbang batu seremban tersebut. Cara menimbangnya adalah satu buah dikira sebagai 2 mata. Jadi, setiap peserta yang menimbang harus mengira 2 mata bagi setiap buah. Jika dapat menimbang sebanyak 4 buah, maka dikira 8 mata. Dan sekiranya hanya 1 buah yang dapat ditimbang, maka ia dikira sebagai 2 mata. Okey, seterusnya adalah cara untuk kita bermain batu seremban. Okey, batu seremban pada dasarnya hanya ada 7 buah, di mana buah 1 sehingga buah 7.
Jadi, setiap peserta haruslah menyelesaikan ke-7 buah untuk berjaya menghabiskan permainan batu seremban tersebut. Assalamualaikum, salam sastera dan salam biru warna. Saya Syarah Rasifah Misyara Nizam akan menerangkan sedikit sebanyak tentang congkak. Congkak ialah salah satu permainan tradisional Malaysia yang selalunya dimainkan pada waktu lapang. Namun begitu, pelbagai jenis pertandingan juga sering diadakan. Secara umumnya, congkak terdiri daripada dua komponen utama iaitu papan congkak dan buah congkak. Okey, congkak ni datang daripada mana sebenarnya? Congkak mempunyai asal-usul daripada Arab dan Afrika. Di sana, congkak dikenali sebagai mari dan mancala. Kemunculan congkak di Asia Tenggara dipercayai tersebar daripada Melaka melalui pedagang-pedagang Arab. Di Indonesia pula, congkak juga digelar sebagai congklak, manakala sungkak ialah panggilannya di Filipina. Beberapa dekad yang lalu, congkak dimainkan di dalam kalangan golongan-golongan istana di mana mereka bermain menggunakan papan kayu yang mempunyai ukiran yang mewah, sementara rakyat jelata pula bermain dengan cara mengorek lubang-lubang di dalam tanah. Alatan-alatan permainan untuk congkak. Papan congkak dan buah congkak adalah dua alatan utama yang digunakan untuk bermain congkak. Kebiasaannya, batang pokok kayu yang tebal digunakan untuk membuat papan congkak. Berbentuk seperti perahu, papan congkak mempunyai dua garis lubang di mana setiap baris-baris tersebut terdiri daripada 5 atau 7 lubang. Gelaran kampung diberikan kepada lubang-lubang ini. Di setiap hujung papan congkak, terdapat dua lubang yang saiznya lebih besar dikenali sebagai rumah. Walau bagaimanapun, terdapat juga papan-papan congkak pada hari ini yang diperbuat daripada plastik. Buah congkak pula mempunyai banyak variasi yang boleh digunakan. Antara pilihan-pilihan yang ada ialah guli, biji getah, biji saga, kulit kerang dan ketul-ketul batu kelikir. Permainan congkak tak akan berdua bermain pada satu masa. Kedua-dua pemain akan menghadapi satu sama lain di mana papan congkak tersebut terletak di tengah-tengah di mana rumah berada di kanan dan kiri pemain. Gerakan mula, setiap pemain akan mengambil semua buah congkak yang terdapat di salah satu kampung yang berada di barisan masing-masing. Pada waktu permulaannya, setiap kampung akan mempunyai 7 buah congkak. Selanjutnya, buah-buah congkak yang diambil itu akan dilepaskan di lubang-lubang kampung satu persatu. Sebelum bermain, setiap pemain digendaki untuk memilih salah satu lubang rumah. Semasa pemain meletakkan satu demi satu buah-buah congkak itu, pemain juga perlu meletakkan satu di rumah mereka. Jika buah terakhir pada tangan diletakkan pada kampung yang mempunyai buah lain, pergerakan tetap diteruskan sehingga buah congkak yang terakhir diletakkan dalam kampung yang kosong di mana pemain perlu berhenti dan mulalah giliran pihak lawan. Pemain itu juga boleh merompak kampung lawan yang setentang dengan kampungnya semasa dia berhenti. Merompak di sini bermaksud mengambil semua buah congkak jika ada di dalam kampung tersebut dan meletakkannya di dalam rumah mereka. Dengan cara yang sama, pihak lawan pula akan meneruskan permainan. Jika buah congkak yang terakhir jatuh di dalam rumah sendiri, pemain akan meneruskan permainan dengan cara mengambil buah congkak dari mana-mana kampung yang ada pada barisan sendiri. Apabila kesemua kampung salah satu pemain sudah pun habis, maka pemain tersebut akan mati, bermaksud permainan akan tamat. Kemudiannya, pemain yang masih hidup itu akan mengambil kesemua buah-buah congkak yang masih ada di semua kampung dan masukkan ke dalam rumahnya sendiri. Pemenangnya ditentukan dengan siapa yang mempunyai jumlah buah congkak yang terbanyak di rumah mereka. Assalamualaikum, saya Nurul Natasha dan saya akan menceritakan tentang cara-cara membuat congkak. Pertama sekali, kayu ditebang menggunakan kapak dan dipotong mengikut kepanjangan papan congkak yang bergantung kepada lubang rumah yang akan dihasilkan. Kedua, kayu yang masih berbuah dibelah pada dua bahagian dan hanya satu bahagian sahaja yang diperlukan dalam membuat congkak. Ketiga, setelah dibelah, gergaji digunakan untuk mengerat lebihan kayu yang tidak digunakan. Parang atau pahat digunakan untuk melicinkan batang kayu tersebut. Keempat, kayu tersebut akan dipahat untuk membuat lubang. Lubang-lubang ditebuk dalam dua baris dan dinamakan kampung yang mempunyai jumlah bilangan tertentu. Kelima, ditebuk satu lubang besar di kedua-dua hujung yang dikenali sebagai rumah. Keenam, pahat bermata halus digunakan untuk melicinkan lubang tersebut. Ini penting supaya tidak menggelikan jari-jari pemain sewaktu bermain. Ketujuh, setelah siap, papan tersebut akan diukir dengan pelbagai hiasan seperti tumbuh-tumbuhan, kosmos, geometri dan sebagainya. Dan terakhir sekali, papan congkak akan divarniskan dengan warna perang kekuningan, perang kemerahan, perang ataupun hitam. Seterusnya, faedah. Terdapat 4 faedah yang boleh dijadikan petunjuk pada ibu bapa di luar sana. Pertama, mengasah skill psikomotor.
Ketika bermain congkak, tangan perlulah digerakkan bagi meletakkan dan mengambil biji guli masuk ke lubang yang lain. Hal ini sedikit sebanyak dapat menajamkan lagi skill psikomotor kerana otot kecil dan koordinasi mata dan tangan turut terlibat dalam permainan congkak ini. Kedua, belajar mengira. Kanak-kanak yang baru pertama kali atau belum mahir bermain congkak boleh mengajar mereka mengira biji guli semasa bermain. Dengan itu, mereka dapat melatih kemampuan mengira secara tidak langsung melalui permainan ini. Ketiga, melatih kejujuran. Congkak juga dapat melatih kejujuran anak anda. Biji guli yang diambil haruslah diletakkan satu persatu ke dalam setiap lubang. Dengan itu, anak anda dapat belajar untuk jujur dengan meletakkan biji guli di tempat yang betul, dan ketika mereka kehabisan guli, mereka perlulah mengakuinya dan memberi peluang pada pihak lawannya untuk bermain. Dan terakhir sekali, meneruskan tradisi warisan negara. Pada zaman teknologi ini, peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa yang paling penting ialah dengan cara menerangkan kepentingan permainan tradisional kepada anak-anak mereka, kerana ia adalah warisan budaya yang tidak seharusnya hilang di telan zaman. Okey, Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan tentang apa itu teng-teng. Teng-teng atau nama lainnya keteng-teng merupakan sejenis permainan tradisional kanak-kanak yang dimainkan dengan cara melompatkan satu kaki dan dua kaki. Permainan teng-teng ini juga amat digemari oleh kaum wanita kerana permainan ini merupakan permainan yang tidak lasak seperti permainan tradisional yang lain. Selain itu, teng-teng juga mempunyai gelanggang. Gelanggang tersebut dibuat dengan menggoreskan garisan di atas tanah, manakala apabila kawasan tersebut tidak mempunyai tanah seperti kawasan perumahan atau pekan, ianya menggunakan kapur tulis untuk membuat gelanggang tersebut. Seterusnya, permainan teng-teng ini tidak mempunyai peraturan yang tetap bagi jumlah pemain yang akan bermain dalam setiap gelanggang. Tetapi, bagi permainan teng-teng yang mempunyai lebih daripada 4 orang untuk bermain dalam satu gelanggang, kesannya akan menyebabkan kesukaran bagi pemain tersebut untuk bermain teng-teng. Justeru, 2 gelanggang haruslah dibuat bagi memudahkan seseorang individu untuk bermain permainan teng-teng. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang gelanggang dan gundu di dalam teng-teng. Bagi satu gelanggang, teng-teng mempunyai 9 petak kosong dan gelanggang itu dibuat dengan dilukiskan di atas tanah bagi kawasan yang mempunyai tanah ataupun di atas lantai ataupun halaman bagi kawasan yang tidak mempunyai tanah. Selain itu, penanda bagi para pemain untuk menggerakkan kedudukan mereka di petak gelanggang dipanggil gundu. Gundu boleh diperbuat daripada apa-apa sahaja tetapi merupakan objek yang berbentuk lepeh dan sebesar separuh tapak tangan seperti batu, kepingan besi, pecahan pinggan atau batu yang berbentuk lepeh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Alisa Nadira binti Halim dari kumpulan 7. Nombor matrik saya 295423. Saya akan menerangkan berkenaan cara bermain dan membina rumah dalam permainan teng-teng. Cara bermain permainan teng-teng ialah dimulakan dengan undian melalui permainan lalari tamplong bagi menentukan pemain yang akan bermain terlebih dahulu. Dengan permainan ini, ianya juga merupakan kaedah bagi menentukan siapa pemain pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Gundu hendaklah dicampakkan terlebih dahulu oleh pemain ke dalam petak pertama dengan cara duduk membelakangi petak bagi memulakan permainan. Gundu yang dicampakkan mempunyai kaedah yang sama bagi pemain yang telah berjaya melepasi pusingan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Apabila gundu yang dicampakkan itu tidak masuk ke dalam petak yang ditentukan atau terkeluar, pemain akan dianggap mati dan hilang giliran mereka untuk bermain. Kesannya, giliran mereka yang terkuat akan digantikan dengan pemain lain. Kemudian, di dalam kesemua petak gelanggang teng-teng itu, pemain dikehendaki melompat dengan sebelah kaki kecuali di petak yang ke-9, ianya dikehendaki melompat dengan kedua belah kaki. Selanjutnya, pemain itu perlu melompat terus ke petak ketiga tanpa memijak di petak kedua bagi pemain yang baru sahaja memulakan permainan di mana gundunya berada di petak yang pertama. Apabila garisan tersebut dipijak, maka pemain akan dianggap mati dan permainan ini akan digantikan dengan pemain lain. Setibanya di petak kedua dan keempat, pemain hendaklah memijakkan kaki mereka dengan menggunakan kaki kanan
di petak yang kedua dan kaki kiri di petak yang keempat. Setelah pemain tersebut melompat kembali ke garisan permulaan. Selanjutnya, petak ketiga haruslah dilompatkan oleh pemain dengan hanya menggunakan sebelah kaki. Akhir sekali, apabila sampai di garisan penyelamat, pemain perlu mengutik kembali gundu yang berada di petak pertama. Seterusnya, gundu yang berada di dalam sesuatu petak tidak dibenarkan dipijak oleh pemain sama ada gundu tersebut kepunyaan sendiri maupun pihak lawan kerana ianya akan dianggap mati apabila kejadian tersebut berlaku. Oleh itu, giliran pemain itu akan diambil alih oleh pemain lain. Seterusnya, bagaimana cara untuk membina rumah dalam permainan tenteng? Cara membina rumah dalam permainan tenteng ialah pemain boleh membuat balingan buah secara membelakangi gelanggang apabila pemain tersebut telah berjaya mencapai gundu di petak tersebut. Petak itu akan dikira rumah apabila gundu tersebut jatuh di atas petak kosong yang tiada pemilik bagi rumah itu lagi. Pemain akan membuat corak atau garisan tertentu bagi menandakan rumah mereka. Buah yang jatuh terkena garisan atau terkeluar akan dikira mati. Pemain lain tidak dibenarkan memijak dengan kedua belah kaki di petak rumah kecuali pemain yang sedang bermain. Ianya akan dikira mati apabila tuan rumah lupa memijak dengan kedua belah kaki ataupun pemain lain yang memijaknya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azrina Yasmin binti Lutfi. Saya akan membicarakan berkenaan permainan tradisional yang bernama konda-kondi yang juga dikenali sebagai perik mata. Konda-kondi dikabarkan bermula di Melaka dan kemudian tersebarnya ke negeri-negeri lain sehingga berkembang ke seluruh Malaysia. Lazimnya, permainan ini lebih terkenal dalam kalangan kanak-kanak lelaki berbanding perempuan. Ini kerana perlu mempunyai fizikal yang kuat serta berfikiran kritis bagi memenangi permainan ini. Permainan ini hanya memerlukan 2 batang kayu dan merupakan sejenis permainan memukul kayu panjang yang dipanggil kayu ibu dengan kayu kecil yang dipanggil kayu anak. Konda-kondi juga bertujuan mengasah minda kanak-kanak untuk mereka cipta strategi. Para pemain akan dibahagikan kepada 2 kumpulan dan tempat yang paling sesuai ialah tempat yang luas dan terbuka seperti padang. Cara-cara bermain pula terdapat 3 kaedah dan yang pertama sekali, permainan dimulakan dengan pemain pertama menempatkan kayu anak secara melintang pada lubang yang telah digali, manakala kayu ibu pula digunakan untuk menyungkit kayu anak sejauh mungkin bagi mengelakkan pihak lawan berjaya menangkap kayu tersebut. Kumpulan lawan perlu berusaha untuk menyambut kayu anak yang dilemparkan ke udara sebelum ia mendarat ke tanah. Jika pihak lawan berhasil untuk mendapatkan kayu tersebut, permainan akan tamat dan kumpulan yang memulakan permainan dikira kalah. Kemudian, kumpulan lawan boleh memulakan pusingan baharu, tetapi seandainya kumpulan lawan tidak berjaya mendapatkan kayu, maka mana-mana ahli daripada pihak lawan mestilah melemparkan kayu anak agar masuk ke dalam lubang atau tepat terkena dengan kayu ibu. Apabila terkena kayu ibu atau termasuk ke dalam lubang, pasukan yang menyungkit kayu hanya perlu mengeluarkan seorang sahaja ahli. Jika berlaku sebaliknya, dengan tidak mengenai sasaran kayu ibu, kedudukan kayu yang jatuh tersebut jaraknya perlu diukur sehingga lubang bagi mendapatkan mata. Kaedah yang kedua, pemain sebelumnya akan mengambil kayu anak lalu membalingi ke atas dan memukul menggunakan kayu ibu. Pemain mendapat sebanyak 3 kali kesempatan seandainya pukulan pertama dan kedua tidak cukup kuat. Kali ini, pasukan lawan juga harus menangkap kayu yang dipukul dan sekiranya tidak berhasil, pemain yang memukul kayu tersebut berjaya mendapatkan mata. Kaedah yang terakhir iaitu kaedah yang ketiga dikenal sebagai patuk ulang. Kayu anak hendaklah disandarkan secara serong di tepi lubang. Seterusnya, hujung kayu dipukul dengan kayu ibu. Apabila pemain berjaya memukul dengan baik, kayu akan terbang ke udara dan sebelum kayu anak mendarat ke tanah, pemain mestilah bersedia bagi memukulnya dengan kayu ibu. Mata akan dikira seperti 2 cara yang telah dinyatakan dalam cara pertama dan juga kedua.
pihak kumpulan yang mengumpul mata tertinggi dikira sebagai pemenang. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang permainan tradisional galah panjang. Dalam permainan ini, pemain dibahagikan kepada 2 kumpulan. Setiap kumpulan akan berdiri dalam bentuk segi empat sama di atas tanah dan matlamatnya adalah untuk mengelak daripada disentuh atau ditangkap oleh pihak lawan. Pemenang ialah pemain yang melepasi kawasan petak tanpa disentuh atau ditangkap. Cara-cara bermain galah panjang. Untuk bermain permainan galah panjang ini, anda memerlukan galah yang panjang dan lurus. Panjang dan lebar tiang bergantung pada bilangan pemain dan berapa banyak petak yang akan ditutup oleh tiang. Biasanya kawasan 2 meter kali 1.5 meter digunakan. Selepas kami memilih kumpulan kami, setiap kumpulan akan memilih ketua. Ketua setiap kumpulan akan mengundi siapa yang akan menjaga gelanggang dan siapa yang akan mengendalikan gelanggang. Apabila keputusan telah dibuat, sekumpulan orang akan berdiri di barisan untuk melindungi tengah gelanggang. Ketua kumpulan ini akan dibenarkan bergerak ke mana-mana dalam barisan, di hadapan atau di belakang. Kumpulan yang akan melintasi gelanggang akan berdiri di hadapan gelanggang pasukan yang satu lagi dan ketua kumpulan akan berjabat tangan dengan ketua pasukan lawan. Seterusnya, kumpulan itu akan berlari ke gelanggang. Penjaga akan memastikan kawasan itu berada di dalam kawasan yang dijaganya, tiada perempuh yang akan melepasi garisan yang dijaganya. Penempuh akan sampai ke garisan penamat tanpa disentuh oleh penjaga dan kemudian mereka akan berpatah balik. Apabila seseorang menamatkan perlumbaan, masa orang itu dianggap tamat. Perlumbaan boleh diteruskan sehingga orang lain mahu menghentikannya. Syarat-syarat permainan ialah jika penjaga gelanggang dapat menyentuh anak buah itu akan mati atau menamatkan gilirannya untuk bermain dan dikehendaki untuk keluar gelanggang. Jika penjaga gelanggang menyentuh pemain yang mengetuai permainan, maka semua pemain lain akan menamatkan giliran dan akan bertukar giliran antara penjaga dan pemain yang mengetuai permainan. Cara menerapkan minat untuk bermain permainan tradisional dalam golongan muda. Pertama sekali, pihak kerajaan boleh menjalankan pameran yang mendemonstrasikan cara-cara bermain permainan tradisional di pusat kumpulan ramai pada setiap hujung minggu. Selanjutnya, pihak sekolah perlulah konsisten dalam mengadakan pertandingan-pertandingan dan aktiviti-aktiviti permainan tradisional. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh menyediakan permainan tradisional di sekolah, perpustakaan dan bilik-bilik rehat di pusat beli belah. Seterusnya, inisiatif lain juga boleh diambil seperti mencipta aplikasi-aplikasi permainan video yang berunsurkan permainan-permainan tradisional dengan harapan sedikit sebanyak mampu menarik minat golongan muda sekarang. Selanjutnya, pihak yang berkuasa perlulah memanfaatkan penggunaan sosial media dengan cara membuat naik iklan atau video-video berkenaan permainan tradisional di platform-platform seperti Instagram, TikTok dan Twitter. Pihak berkenaan boleh juga mengupah pengaruh-pengaruh sosial media untuk mempromosikan permainan tradisional di akaun mereka. Akhir sekali, ibu bapa juga sewajarnya memainkan peranan penting dengan menerapkan aktiviti-aktiviti permainan tradisional di rumah seperti mengadakan malam permainan pada setiap hujung minggu. Dalam menepani era pasca kemerdekaan dan pasca globalisasi yang serba-serbi mencabar akal serta minda kita telah menunjukkan bahawa permainan tradisional semakin pudar dalam bayangan generasi muda pada hari ini. Oleh hal yang demikian, setiap rakyat di negara kita haruslah memainkan peranan yang penting dalam memastikan permainan tradisional ini tidak pupus antara generasi. Ibu bapa merupakan pembuli ubah bergerak balas yang berperanan dalam mengekalkan permainan tradisional di mana mereka boleh memperkenalkan dan bermain permainan tradisional seperti congkak, batu seremban dan sebagainya bersama anak-anak mereka. Selain itu, pihak sekolah seharusnya mewujudkan permainan tradisional seperti konda-kondi dalam aktiviti core kurikulum sekolah di sekolah. Dengan adanya aktiviti core kurikulum di sekolah ini dapat memupuk semangat
mereka untuk mengekalkan permainan tradisional di samping meluangkan masa bermain permainan tersebut bersama rakan-rakan di sekolah. Seterusnya, pihak kerajaan juga tidak terkecuali dalam mengekalkan permainan tradisional ini. Pihak kerajaan boleh memperuntukkan perbelanjaan negara untuk menaikkan kualiti permainan tradisional dan membina serta menaik taraf kemudahan pusat permainan tradisional di negara kita. Di samping itu, Kementerian Kesenian Kebudayaan dan Warisan boleh melaksanakan beberapa festival permainan tradisional dengan menyediakan pelbagai persembahan, aktiviti dan pertandingan di peringkat negeri atau kebangsaan. Pihak Kementerian juga boleh menyediakan sijil penghargaan dan cenderahati kepada peserta yang menyertai pertandingan tersebut.